بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولمشايخنا ولأساتذتنا ومعلمينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم إلى نور العلم وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين آمين يا رب العالمين. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, InsyaAllah pada malam ini kita akan menyambung bicara kita berkaitan dengan ibadah korban. Dan kita akan bincangkan perkara-perkara asas, dan moga-moga ianya menjadi panduan dan pedoman kepada kita untuk beribadah dan menguruskan amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Kita telah pun membicarakan tentang hukum melakukan ibadah korban dan bagaimana korban yang sunat itu adalah sunat muakkad, dan ia adalah sunat muakkad kifayah dalam mazhab kita bagi orang yang berkemampuan. Dan orang yang berkemampuan di sini merujuk kepada orang yang mempunyai kelebihan daripada pembelanjaan yang diperlukan untuk dirinya dan untuk orang-orang yang di bawah tanggungannya, melebihi daripada keperluan hari raya Aidil Adha dan 3 hari tasyrik. Jadi kalau ada lebih dan yang lebih itu mampu untuk dijadikan belanja melakukan ibadah korban, maka dia tergolong daripada golongan orang yang disunatkan melakukan ibadah korban, iaitu orang muslim yang merdeka, orang muslim yang merdeka, yang berkemampuan, yang mempunyai kemampuan untuk melakukan ibadah korban. Baik. Kemudian kita telah pun melihat bahawasanya korban boleh menjadi wajib dengan 2 sebab. Yang pertama dengan sebab nazar, dan yang kedua dengan sebab ta'yin. Hari ini kita ulang kaji sikit berkenaan dengan binatang yang harus digunakan ataupun harus kita berkorban dengan binatang tersebut, iaitu binatang yang dikategorikan sebagai al-an'am, binatang ternakan yang berkaki 4, yang mana ianya termahsurah ataupun dia terkumpul itu sahaja dan tidak boleh bertambah dan berkurang. Berkurang boleh, tambah tak boleh, iaitu hanya unta, kerbau, lembu, kambing dan biri-biri. Unta disyaratkan berumur 5 tahun ke atas, 5 masuk 6. Kambing, biri-biri, kambing kacang ataupun kambing biasa, kambing, kerbau dan lembu disyaratkan berumur 2 tahun masuk 3. Adapun biri-biri disyaratkan umurnya sekurang-kurangnya setahun masuk 2. Kemudian binatang ini harus dilakukan korban apabila memenuhi syarat-syaratnya, iaitu binatang itu hendaklah cukup umur. Yang nombor satunya cukup umur. Kemudian dia adalah binatang yang tidak mempunyai
apa-apa kecacatan yang mengurangkan mana-mana bahagian yang boleh dimakan, juzuk makul. Cukuplah dekat tu, kerana benda ni saya ingat tuan-tuan duk bincang sangat-sangat dah. Dan saya tidak akan memberi tumpuan kepada pensyaratan binatang ini, kecuali kalau taklimat tu dibuat kepada orang-orang yang nak pergi beli lembu tu saja. Kalau untuk kita ni, kita ada benda lain yang perlu kita beri perhatian, concern. Tadi bincang tu panjang. Mungkin ada soalan-soalan berkenaan dengan boleh tak korban dengan haiwan yang jantinanya perempuan, jantinanya betina, boleh tak? Boleh. Harus berkorban dengan jantina sama ada lelaki ataupun, astagfirullah, duk mabuk apa tau. Harus melakukan korban dengan binatang yang jantinanya jantan ataupun betina. Ustaz Nazih kata perempuan lagi sekali. Jantan ataupun jantan atau tina boleh. Cuma ada persoalan, kenapa orang tidak jarang kita jumpa orang buat korban dengan binatang tina? Jawapannya kerana dikatakan yang jantan ini lebih banyak daging dia, satu. Dikatakan yang jantan ini dagingnya lebih sedap, dua. Dikatakan yang jantan ini lebih baik dagingnya, tiga. Macam itulah. Tapi yang agak menjadi justifikasi yang besar kenapa tidak digunakan binatang yang betina, kerana kebanyakan fuqaha kita berpandangan bahawasanya melakukan korban dengan binatang yang bunting. Tak ada bunting. Bunting ni maknanya dia mengandung, hukumnya tidak sah. Dan mengandung itu dianggap salah satu daripada kecacatan yang mengurangkan nilai yang ada pada binatang korban itu, yang menyebabkan dia tidak sah. Sebab itu orang tak buat lembu perempuan lagi. Orang tak buat lembu betina, kambing betina, takut lepas-lepas sembelih dengan niat korban ada apa? Ada isi, ada berisi. Binatang yang bunting. Kata pengarang di sini, hukum binatang bunting. Qala rahimahullah wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Tersebut, syahadan tersebut di dalam Majmu', yakni kitab yang dikarang oleh Imam Nawawi rahmatullahi alaih, dengan dinakalkan daripada ashab Syafi'iyah bahwasanya tidak memada yang bunting, maknanya tidak sah. Ashab Syafi'i mengatakan tidak sah berkorban dengan binatang yang bunting sebagai korban. Kata Syekh Azra'i dan jazam dengan dia Syekh Abu Hamid dan mereka yang mengikutnya, intaha. Inilah yang disahkan, artinya dipegang, yang disahihkan oleh Syekh Syarbini. Syekh Syarbini di dalam Mughni Muhtaj, yang diiktimadkan oleh Ibn Hajar dan Syekh Ramli di dalam Tuhfah dan Nihayah, adalah tidak memadai kerana buntingnya itu dibilang aib yang menegah korban. Sesungguhnya telah dinyatakan oleh ulama bahawa bunting itu dikira aib pada barang jualan dan sedekah. Jadi tu mungkin sebab orang tak pakai lembu betina, takut sembelih-sembelih ada apa? Ada isi, ada anak dalam perut. Namun kita tidak menafikan ada di kalangan ulama yang mengatakan masih lagi sah melakukan ibadat korban dengan binatang yang bunting. Umpamanya dia kata di sini lagi, adapun yang disebut oleh Ibnu Rif'ah, seorang tokoh dalam mazhab Syafi'i, di dalam Kifayah, nama kitabnya Al-Kifayah, bahawa yang bunting itu memadai sebagai korban, kurang dagingnya itu ditampung dengan datang anaknya di dalam perut. Dia kata kalau sebab dia bunting tu daging dia jadi kurang, ditampung dengan anak dalam perut, kerana zakatul
janin zakatu ummi. Sembelihan janin itu berdasarkan kepada sembelihan ibunya. Sembelih ibu, janin boleh makan. Jadi saya ni pun teringin lah nak makan janin. Saya cerita tuan-tuan, pasal ada orang kata sedap. Saya pesan kat seorang sahabat saya yang ada tan macam Jun tu lah kan. Dia kata kalau kita dapat anak dalam perut, habaq nak makan. Dia pun duk jual daging. Dia sebenarnya ada lah anak dalam perut sekali tu. Dia kalau keluar anak mati boleh makan, boleh makan. Kalau keluar hidup kena sembelih kali lagi. Kalau hidup yang hayah mustaqirah ni bab sembelihan. Kemudian saya makan lah. Saya pun rasa tak sedap. Dia tahu apa saya buat tu. Dia tak manis tu. Dia tak manis macam daging biasa. Dia tahu gitu lah. Macam tak ada rasa, notice. Ceritalah buat makan daging tu. Baik. Maka ianya ditolak oleh para ulama dengan bahawa yang demikian itu menyalahi yang dinaqalkan daripada ashab al-Imam Syafi'i. Dan lagi katanya kurang dagingnya ditampung dengan daging anaknya ditolak oleh mereka itu dengan bahawa terkadang tidak terhasil tampungan dengan yang di dalam perut kerana keadaannya alaqah jua, baru ketui darah, baru daging nak makan pun tak lalu. Maka ia adalah darah bukan daging. Dan lagi pula bertambah daging itu tidak menampung aib kerana tidak memada sebagai korban oleh yang pincang lagi gemuk. Dia bukan persoalan daging ada ke tak ada. Contohnya khabau tu gemuk, contoh dia, tapi dia capik, boleh buat korban tak? Tak boleh. Khabau gemuk tapi mata dia buta, tak boleh juga. Kerana apa? Kerana gemuknya itu tidak menampung aib pincangnya atau kudilnya. Kalau naik korap kan, naik apa, naik bisui kan dan sebagainya. Baik, itu berkenaan dengan kambing, binatang yang nak dilakukan korban. Baik, terus kita kepada perkara yang seterusnya yang berkaitan dengan niat korban. Kata pengarang rahmatullahi alaih, disyaratkan niat pada korban kerana korban itu satu ibadah. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Ini hadis baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan tiap-tiap ibadah tidak sah melainkan dengan niat, melainkan pada korban yang ditakyin dengan nazar, maka tidak disyaratkan niat baginya. Okey. Jadi korban yang wajib sebab ta'yin tadi kita bincang kemarin tu, dan korban yang wajib sebab nazar tidak perlu diulang niat ketika pelaksanaannya, kerana dah cukup dengan dia bernazar dengan mana-mana binatang itu, dah jadi dah apabila disembelih pada waktunya insya-Allah. Hatta kalau disembelih bukan pada waktunya pun kena diuruskan sebagai binatang korban wajib juga. Jadi korban yang wajib dengan sebab nazar dengan ta'yin dia satu bab. Adapun korban sunat yang kebanyakan kita akan tunaikan, dia adalah korban yang berkehendakkan, dia ibadah yang berkehendakkan kepada niat. Kata beliau rahmatullahi alaih, disyaratkan bahawa hendaklah ada niat tatkala menyembelihnya. Disyaratkan ketika sembelihan itu berlaku, sembelihan itu berlaku selesai, sembelihan itu berlaku dan selesai penyembelihan itu, niat dah selesai. Masalah niat dah selesai. Jangan sembelih dulu baru nak niat.
Jadi niat itu kena selesai sebelum penyembelihan disempurnakan. Sebelum penyembelihan disempurnakan. Jadi dia niat masa mula sembelih boleh, tapi jangan habis sembelih baru dia nak niat. Maka ketika itu niat sudah tidak memberi apa-apa arti, kerana dia sudah selesai masanya. Baik. Harus mendahulukan niat atas menyembelih, iaitu pada ketika pengakuan menentukan, sekalipun tidak dihadirkan niat itu pada ketika menyembelih. Sama seperti harus mendahulukan niat zakat atas membahagi-bahagikannya, tidak memadai penentuan itu ataupun ta'yin itu pada niat. Ini ta'yin di sini bukan ta'yin menentukan binatang tu disebut binatang korban, tu cerita lain. Ini bab niat. Bab niat dia kata harus niat sebelum sembelih, dan harus niat ketika mana dia dah menentukan mana satu binatang yang nak dilakukan ibadah korban. Dia dah apa? Dia dah pilih mana-mana, pilih. Istilah kita sebenarnya pilih. Katalah apa nama si Polan tu, dia ada berapa ekor lembu? 3 ekor lembu. Ketiga-tiga ekor lembu ni lembu yang cukup syarat untuk dilakukan ibadah korban. Dia pun duk tengok, dia pun pegang seekor, tarik mai. Dia pun spray lembu tu, dia pilih yang ni lah nak buat korban. Dia pilih dia kata yang ni lah yang kan dia pilih untuk buat ibadat korban. Ketika dia buat pilihan itu, dia sudah berniat. Dia kata dalam hatinya, aku niatkan apa nama lembu ini sebagai korban sunat kerana Allah Ta'ala. Sebagian ulama kata sudah memadai pada niat. Artinya sudah dikira pakai lah. Niat tu dah kira apa? Dah kira pakai. Mudah ya buat niat ni. Tapi orang Melayu ni dia nak proper sikit, dia banyak apa nama? Banyak apa? Banyak apa nak kata? Itu entah kata. Saya tak mahu nak kata banyak songeh. Dia nak ambil yang terbaik itu, okey. Dia banyak ihtiyat. Banyak ihtiyat ni makna banyak ambil sip. Orang bahasa lama dia kata ambil basi. Kalau kena bayar zakat apa nama 1,000, dia akan bayar 1,500, ambil basi, kok silap kira. Lebih kurang betul lah. Kenapa? Kerana Syekh membandingkan sama seperti harus mendahulukan niat zakat atas membahagi-bahagikannya, tapi perasin ataupun buat pilihan itu tidak memadai sebagai niat. Okey, dia dah ada lembu 3 ekor ni, dia dah pilih satu untuk buat korban. Dia kira niat kan? Tak lagi. Dia kena niat betul-betul. Dia kena niat. Aku niatkan lembu ni sebagai korban sunat untuk aku dan keluarga aku. Contoh lah, betul lah. Untuk si Pulan kan, tu bawa pakai. Kalau tak dia pilih, dalam hati dia kata kira ni dia pun tambak taling ke apa, tu baru pilih. Pemilihan itu tidak memadai sebagai niat, tetapi kalau disertakan dengan niat, memadai. Bandingannya, kata Syekh, seperti mendahulukan niat zakat atas membahagi-bahagikannya. Ada orang dia ada apa nama kewajipan zakat yang perlu ditunaikan. Katalah dia berniaga untung, maka dia pun tengok dia kena bayar zakat RM100,000. Contohlah, duk bagi contoh RM230 ni orang tak seronok. Kita katalah dia kena bayar zakat RM100,000.
Dia pun buka peti besi dia. Dalam peti besi dia ada 500,000. Dia simpan di rumah tu ada 500,000. Dia pun ambil 100,000, dia kira RM100,000, dia letak setempat, dia buh dalam beg plastik ke, dia kata hak ni zakat aku tahun ni. Dan dia pun niat dalam hatinya, dia niat ketika dia perasin duit tu, dia niat yang ni lah, dia niat dalam hati aku, inilah zakat perniagaan yang wajib atas aku pada tahun ini kerana Allah Ta'ala. Dia perasin dan dia niat. Niat itu berlaku ketika dia mengasingkan harta yang wajib dizakatkan. Kira pakai dah. Esok dia pergi jumpa orang yang mustahiquz zakah, orang yang berhak untuk menerima zakat, dia bagi ya. Tak puzi 10,000. Ustaz Nazih fi sabilillah 10,000. Fisabilillah ke? 10,000. Pergi jumpa siapa ke, pelajar tahfiz mana ke, tok guru tahfiz 10,000. Pergi cari fakir miskin dalam kampung dia 10,000 seorang. 4-5 orang, 5 orang dapat 10,000 dah 50,000, tinggal lagi 20,000. Dia pergi bagi kat siapa pula? Mu'allah baru masuk Islam 10,000. Kan? Contohlah. Ketika pengagihan itu, adakah perlu diulang niat? Tidak perlu. Adakah perlu diulang niat? Tidak perlu. Sahlah. Niat bila? Niat masa perasing. Perasing apa? Perasing duit tadi. Bandingannya begitulah juga tuan-tuan. Tuan-tuan lah ni bayar zakat fitrah menggunakan mata wang. Saya ambil duit tinggal. Tinggallah kita lah. Kita kunci insyaAllah. Jadi katalah kita ada 7 orang anak, seorang RM7, banyak pakai 7 orang anak campur dengan bini. 7 orang anak, 7 orang anak kita, jadilah 8, bini 2, jadi 10. Jadi 2 orang suami, 2 orang isteri, anak 7. Satu ibu 4, satu ibu lagi 3. Jadi dia kena bayar fitrah berapa? 10. Dia nak bayar hak RM7. Jadi dia kena berapa? 70. Dia nak bayar yang RM16 satu lagi. RM16. Dia kena bayar 160. Katalah dia boleh kahwin lebih, makna dia kaya, dia nak bayar 160. Dalam beg duit dia ada RM300. Dia ambil 160. Dia ambil 160, dia perasin siap-siap, dia ketuk-ketuk duit tu, dia stapler ke, dia pergi perasin lah. Daripada beg duit tu ada banyak apa? Banyak bilik kan. Daripada bilik ni dia tukar pergi bilik ni, ataupun dia lipat lagu lain ke, bagi beza. Dia asingkan. Ketika diasingkan tu dia niat, inilah zakat fitrah. Inilah zakat nilaian zakat fitrah ganti beras. Zakat inilah nilaian bagi menggantikan zakat fitrah beras, zakat harga beras, zakat fitrah. Ikutlah macam tu lah. Dia kata yang ni lah zakat fitrah bagi aku, dan semua tanggungan yang aku wajib pada tahun ini dah apa? Dah memadai dah, cukup dah. Sekali lagi dia pergi nak bayar zakat, bayar kata apa? Bayar kan? Amil. Duduk depan Amil, bagi duit 160. Amil kata niat selesai dah. Selesai. Amil pun ambil nama, koyak resit, bagi balik. Sah tak? Sah, selesai. Tapi orang Melayu buat macam mana? Tu baca niat tu, dia bagi satu ada akad lah pula. Akad second macam orang kahwin kan. Sini siapa Amil? Entah Amir. Ramai. Amir. Mana Amir? Tak Amir mengaji. Oh, Tuan Haji. Tuan Amir. Buat gitu kan? Ada akad lagi. Inilah zakat fitrah aku terima kan. Okey. Adakah yang tu disyaratkan? Tidak. Sebab tu saya kata orang Melayu ni dia ada apa?
dia ada propose sikit lah, kerana ada sebahagian pandangan yang kata kena ada akad, tapi sebenarnya tak perlu akad. Kau nak akad, menikah sekali lagi lah. Akad jual beli boleh lah. Zakat tak perlu akad, zakat hanya perlu kepada ni niat, dan niat itu harus mendahului pembayaran zakat. Jadi kalau pakcik nak cepat, tanya dah, dah niat lah, niat bila? Niat tadi masa perasin duit, okey, selesai. Al-Fatihah ke apa ke, baca doa tu lah, ajarakallah tu, selesai. Bagi risik kat dia, bagi orang lain pula. Tambah zaman Covid ni bukan boleh salam-salam sangat, betul tak? Norma baru. Okey. Bandingan itu, begitulah juga untuk niat ibadat korban. Okey, satu. Kemudian harus mewakilkan seorang menyembelih korban dan memadalah niat tuan wakil. Jadi adakah penyembelihan korban itu niatnya mesti dilakukan oleh tukang sembelih? Tidak. Kita kata saya ada seekor kambing, saya nak buat korban, saya wakilkan Cikgu Zamri untuk sembelih. Cikgu minta sembelih korban, cikgu pergi sembelih ya. Siapa niat? Saya yang niat. Niat itu boleh berlaku ketika kita wakilkan dia untuk menyembelih. Boleh. Masa wakilkan untuk sembelih itu adalah hati kita, kita niat, aku niatkan kambing milik aku ini sebagai korban kerana Allah Ta'ala. Niat dalam hati. Boleh kita niatkan ketika dia sembelih, boleh juga. Boleh kita niatkan sebelum dia sembelih, boleh juga. Tapi kena ada niat, dan ketika penyembelihan itu sempurna, masalah niat kena dah selesai. Kalau yang nak niat sendiri itu, yang orang menyembelih itu seelok-eloknya ingatkan. Yang mana belum berniat lagi, sila niatkan sebagaimana yang telah diingatkan tadi, diajar tadi. Saya nak sembelih lah ni, bismillah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, maka tidak perlu wakil kepada berniat. Kata Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari rahmatullahi alaih, hinggakan kalau wakil tidak tahu keadaan yang disembelihnya itu korban, tidak mengapa. Harus juga menyerahkan niat korban kepada wakil itu jika wakil itu Islam lagi mumayyiz. Bersalahan jika dia kafir atau gila atau mabuk, maka tidak harus, kerana sekalian mereka itu bukan ahli bagi niat. Pasal pada sebut di sini kafir, tapi Islam yang mabuk, tapi Islam yang apa lagi? Gila. Okey, kenapa? Kerana pandangan yang kuat dalam mazhab kita, dalam Islam boleh makan sembelihan orang kafir zimmi, betul tak? Jadi kok dia ambil mana-mana kafir zimmi, suruh sembelih korban dia, hukumnya adalah harus kafir zimmi. Astaghfirullahalazim, saya tarik balik, bukan kafir zimmi ya, kafir ahli kitab. Kerana dalam Islam harus memakan sembelihan ahli kitab dengan 3 syarat. Saya tak mau bercakap bab sembelih lagi panjang. Okey, dengan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh para fuqaha dalam kitab-kitab fiqh yang mu'tabar. Jadi sembelihan ahli kitab harus dimakan. Jadi kalau kita suruh ahli kitab sembelih korban kita, boleh, tapi hukumnya makruh. Kemudian dalam mazhab kita, pandangan yang mu'tamad mengatakan harus dan sah sembelihan orang gila dan orang mabuk. Walaupun ada pandangan yang kata tidak sah, tapi pandangan yang kuat mengatakan sah. Jadi geng-geng mabuk ketum jadi tukang sembelih tu sah makan nak tu dan nak bang. Ada orang duk komplain, pasal apa kedai ni sah kau sembelih dia, halal ke kita makan? Pasal hak duk duk sembelih dulu orang yang menagih dadah, dia sembelih masa duk haid, tahu tak? Sambil duk haid tu dia bismillah, dia sembelih kan, baca bismillah pun tak apa nak ketahuan kan. Tapi sah tak sembelihannya? Sah. Boleh makan tak? Boleh, kerana dia orang apa?
dia orang Islam, cukup syarat boleh. Mana ada qasad dia untuk sembelih. Jadi tuan-tuan, niat ini tidak semestinya dilakukan oleh tuan korban. Niat tidak semestinya dilakukan oleh tuan korban, dan harus bagi orang yang nak melakukan ibadah korban mewakilkan mana-mana orang Islam yang lain untuk berniat bagi pihak dirinya. Orang Islam yang mumayyiz, kanak-kanak tak boleh, untuk niat bagi pihak diri dia. Ini juga saya harap boleh kita nak mempermudahkan urusan, kerana dulu ni kita semua nak niat sendiri kan. Kita janjilah nak sembelih korban pukul berapa? Pukul 8 pagi, pukul 7.30 pagi berkumpul buat korban. Dia kumpul lah 7 orang. Lepas tu angkat jual belilah apalah, niat. Lepas tu sembelih korban. Tiba-tiba seorang tak mai. Seorang tak mai. Boleh buat tak? Tak boleh, pasal tak ada niat. Walaupun dia bagi dia bagi duit untuk kita beli, mungkin jual beli tu selesai, kita angkat jual beli wakil daripada pihak dia, tapi dia tak mewakilkan kita untuk niat. Jadi kena tunggulah. Pukul 9 tak mai, pukul 10 tak mai, pukul 12 baru mai. Lembu duduk hidup lagi. Orang lain dah boleh balik dah. Hak kita duduk tunggu 6 orang ni, tunggu dia. Jadi bagi mengelakkan kerumitan itu, dia bolehlah mewakilkan mana-mana orang untuk berniat. Sebab itu bagi pihak pengurusan ibadah korban, oleh kerana kita ni dah canggih lah ni kan, canggih, boleh mengambil wakil itu bukan sekadar wakil untuk membeli, tapi juga wakil untuk sembelih. Siapa boleh sembelih, yang penting tu wakil untuk meniat, wakil untuk membeli, wakil untuk meniat, wakil untuk menyembelih, dan wakil untuk mengagihkan binatang kurban tersebut. Baik, satu. Kemudian ada pandangan sebahagian ulama, terutamanya ulama yang kontemporari sekarang ni, iaitu mereka sebahagiannya mengharuskan pelaksanaan niat itu ketika perwakilan itu, ketika wakil. Dia kata saya bagi 700 pada Cikgu Zamri, cikgu nah 700 ni saya wakilkan cikgu untuk beli lembu 1/7 daripada sekor lembu, ataupun kambing, ikut cikgu lah, 1/7 kambing, atau 1/7 kambing tak boleh, 1/7 lembu ke kerbau ke, ataupun sekor kambing ke, 1/7 unta ke, bagi melaksanakan ibadah korban bagi diri saya. Jadi saya wakil kat cikgu lah untuk buat semua perkara yang berkaitan. Ketika itu, ketika dia bagi duit tu, dia menyerahkan wakil itu, dia boleh niat ketika itu. Jadi dia kata dalam hati dia, apa yang aku wakilkan kepada Cikgu Zamri untuk dilaksanakan itu, aku niatkan sebagai korban bagi diri aku pada tahun ini, korban bagi anak aku, korban bagi diri aku pada tahun ini. Sebahagian ulama mengatakan memadai niat ketika itu. Boleh juga. Boleh juga. Tapi kalau nak mudahnya bagi yang buat korban secara berpusat ini, bolehlah mewakilkan pihak pengurusan untuk berniat bagi diri dia. Dan bagi saya, kalau wakil itu diberikan secara umum dan merangkumi semua perkara yang kita nyatakan itu, sudah memadai. Dia kata saya wakilkan pihak jawatankuasa masjid Simpang 4 Matang Buluh untuk menguruskan
menguruskan ibadah korban, menguruskan pembelian, penyembelihan dan segala-gala yang berkaitan bagi menghasilkan satu bahagian korban bagi diri saya. Itu dah mencukupi untuk pihak pengurusan melaksanakan pembelian, niat, penyembelihan dan pengagihan semua sekali. Tapi dia kena katalah, maknanya perwakilan itu, iaitu mewakilkan itu merangkumi segala-gala perkara yang berkaitan bagi menghasilkan korban. Kerana korban tidak terhasil kalau tidak ada pemilikan. Sebab itu kena ada jual beli. Tidak? Pemilikan itu berlaku dengan cara apa? Jual beli. Ataupun tak jual beli pun dia pergi carilah lembu siapa dia yang boleh bagi percuma. Jangan curi ya. Curi tak boleh lah. Dia kata ni bagi kat hang 700, hang buatlah macam mana pun tapi bagi jadi korban kat aku satu. Dia bagi jual lah, dia bagi jadi itu, bagi jual lah, tahsil, menghasilkan. Dia pun ambil 700 tu dia simpan, dia pun pergi carilah lembu siapa akan belah kambing, ke lembu ke kambing. Dia pergi ke Ustaz Fadli belah kambing. Dia kata, Fadli, kambing hang ni nak buat apa? Cukup umur lah, cukup. Ada cacat tak? Tak ada cacat. Boleh buat korban? Boleh. Hang bagi aku mau tak? Boleh ambil. Kalau hang mau ambil, dia pun ambil saja. Dan dia sembelih, niatkan korban untuk kawan nak pergi 700 ke dia tu. Sah tak? Sah. Kerana dia dapat perwakilan untuk menghasilkan dengan upah yang 700 itu. Itu panggil jual lah. Boleh juga. Tapi siapa nak bagi free? Habis tu kena ada jual beli, lepas tu kena niat, lepas tu kena sembelih, lepas tu kena bahagi. Kena apa? Kena diagih-agihkan sebagaimana yang dituntut oleh syariat, barulah korban itu sempurna. Jadi benda 4-5 perkara ni kena diberi perhatian oleh pihak pengurusan. Orang duk tanya berkenaan dengan ambil seorang 700 contohnya kan, lepas pengurusan beli lembu apa semua, beli pukai, ada lebih duit kan, ada lebih duit. Buat macam mana duit tu? Jadi bila dia kata dan menguruskan segala-gala yang berkaitan dengan ibadah korban, maka duit tu boleh tuan-tuan guna untuk perkara-perkara yang berkaitan. Beli plastik, upah cuci, upah cuci, upah orang melapah, upah orang sembelih. Bukanlah harga lembu kata harga lembu 3,500 contohnya, kita ambil seorang 500, cukup harga lembu ya. Orang nak sembelih, orang nak lapah, semua makan modal tu. Tiba-tiba sabit tu yang duk jadi, orang sembelih, orang lapah diberi sebahagian daripada bahagian korban itu, sebahagian daripada korban itu, dagingnya ke, kulitnya ke, tulang dan sebagainya, sebagai apa? Sebagai imbuhan kerana dia mai buat kerja korban. Itu tak boleh. Itu tidak diizinkan oleh syariat. Sepatutnya tuan-tuan korban ini menyediakan satu jumlah peruntukan upah yang perlu dibayar kepada proses pelaksanaan korban itu. Adapun memberikan daging korban sebagai upah kepada orang bekerja itu tidak boleh. Hukumnya adalah haram dan kena ganti balik. Kena pergi beli daging lain, ganti balik kalau bagi sebagai upah. Tapi kalau dah dia buat kerja sukarela, kita bagi kat dia sebagai hadiah kalau dia orang kaya, bagi kat dia sebagai sedekah kalau dia orang miskin, tu tak apa. Tapi bagi kerana beda kerja disebut sebagai beda kerja, tidak boleh. Tidak boleh. Itu tuan-tuan kena
bezakan dua situasi tu. Sebab itu kalau cadangan saya, kalau kita buat kerja ni, bagi juga upah seorang RM10 kah, seorang RM5 kah, bagi juga upah, kerana bagi selesai bab guna kederat depa, upah guna kederat depa tu dah selesai. Saat ni kita bagi daging kat depa bukan kerana kerja, tetapi kerana melakukan ibadah kurban. Okey, SOP kita insya kena berhenti kan. Ni kita baru sembang bab kurban, saya ingat dalam 1/6, 1/5 ya. Banyak agak, banyak benda kan lah. Bismillah. Baik. Kemudian kata syekh aku, kata pengarang, syekh dia ni maknanya gurunya, Muhammad ibn Sulaiman Al-Kurdi Al-Madani. Dia menulis satu kitab Al-Hawashi Al-Madaniyah. Kata Syekh Muhammad ibn Sulaiman, harus berwakil pada membeli na'am, yakni memberi binatang sebagai korban pada negeri lain, dan pada menyembelihnya, dan pada membahagi-bahagikan dagingnya kepada orang-orang miskin negeri itu, intaha, maka ianya zahir sama ada Mekah atau sebagainya. Ini menjawab persoalan, boleh tak kita ni orang Matang Buluh nak pergi buat korban di Aluk Stang? Boleh tak? Kita ni orang Kepala Batah nak pergi buat korban di Ipoh, boleh tak? Kita ni orang Malaysia nak pergi buat korban di Kemboja, boleh tak? Hukumnya boleh dan boleh. Bagi duit, wakilkan dia dan sebagainya. Tetapi jangan dipindahkan dagingnya daripada negeri tempat berkorban kepada negeri yang lain. Kita orang Matang Buluh pergi buat korban di Aluk Stang, boleh tak? Boleh. Kita pergi raya rumah mentua kita ke, kita pergi beraya di Aluk Stang, sajalah tahun tu nak pergi beraya di Aluk Stang, sewa hotel, duduk hotel di Aluk Stang, buat korban dengan orang Aluk Stang, boleh tak? Boleh. Tetapi tidak harus ambil daging korban itu untuk bawa balik ke sini, untuk diagih-agihkan kepada fakir miskin di sini. Yang harus dia hanya mengambil kadar yang nak dia makan dengan ahli keluarganya, itu saja, bawa balik mai sini. Adapun yang nak bawa balik mai nak bagi kepada orang sini pula tak boleh. Tak mana dilaksanakan ibadah korban itu, di situlah hendaklah diagihkan kepada fakir miskin di situ. Maka ianya haram, kata Syekh, lagi akan datang kenyataannya. Sayugia, ni yang nak habang ni bab niat. Sayugia hendaklah berwakil menyerahkan niat korban kepada wakil pada masalah ini, wallahu a'lam. Jadi kalau kita nak buat korban, kita boleh, kalau kita tak ada, kita tidak hadir, kita boleh mewakilkan orang lain untuk berniat bagi diri kita. Jadi dalam orang duk masuk-masuk ramai-ramai tu, ambil wakil membeli, juga wakil untuk meniatkan, bukan wakil membeli dan menyembelih saja. Wakil membeli dan meniatkan serta mengagihkan. Wallahu a'lam. Baik, kemudian bila bab niat ini juga timbul persoalan, boleh tak kita nak buat korban untuk orang lain? Tidak harus. Lagi tidak memada melakukan korban untuk orang yang hidup dengan tidak ada izinnya. Orang tu hidup-hidup lagi, katalah kita sayang sangat kat dia, mak kita hidup lagi, kita nak buat korban kat dia, kita pun nama dia buat korban, tahbang kat dia tanpa izin dia, boleh tak? Tak boleh.
Kena habaq kat dia, mak, cik nak buat korban kat mak tahun ni, boleh? Mak mau tak? Mak izin tak? Izin, dia kata. Baru boleh. Baru boleh. Kita kata nak sponsor Tok Imam, Tok Imam, Ustaz Amir ke, Ustaz Fauzi ke, siapa ke, untuk buat korban. Kita membuat korban buh nama mereka, boleh tak? Tak boleh. Boleh kalau dengan izin. Jadi tak tanya Ustaz Fauzi, saya ni peminat ustaz ni lah. Lepas tu kalau minat kat aku, nak buat apa? Saya nak buat korban kat ustaz tu ni. Yang akan ambil saya buat menantu lah. Dah minat lah. Tak apa, ustaz izin tak? Saya izin. Baru jadi. Kalau buat sengap-sengap, Ustaz Fauzi tak tahu jadi tak? Tak jadi. Jadi sembelih biasa. Kalau orang masih hidup, kena dengan izin. Dia bagi, baru kita boleh niat, inilah korban yang aku buat untuk Ustaz Fauzi. Okey. Kemudian harus bagi bapa dan datuk melakukan korban bagi anak atau cucu dengan harta dirinya. Ini beza sikit. Walaupun masih hidup, bapa dengan Tok Wan boleh buat korban untuk anak cucu. Boleh buat korban untuk anak cucu dengan syarat tidak menggunakan harta anak cucu itu, tetapi menggunakan wang dirinya sendiri. Kita ni ada anak-anak, kita nak buat korban untuk anak-anak kita, boleh. Ambil seekor lembu, bubuh 7 orang nama anak-anak kita ke semua, 7 orang. Anak bini nombor 1 bubuh, anak bini nombor 2 bubuh. Boleh tak? Boleh. Kerana mereka adalah anak-anak kita. Dengan syarat tidak menggunakan wang anak-anak itu, menggunakan wang kita sendiri. Jangan pula kita duk pergi pecah tabung dia. Tabung cak apa? Tabung cak ayam. Duit penuh. Kita pecah tabung dia, kira cukup 700, ambil buat korban. Tak boleh. Ataupun kita ni menjadi pemegang amanah, pegang duit dia. Katalah anak tu mak dia pak dia mati. Anak tu pak dia mati. Kita ni Tok Wan. Anak tu pak mati, tinggal duit 500,000. Kita jadi Tok Wan, kita jadi pemegang amanah menguruskan harta anak tu. Musim korban kita ambil sebahagian daripada 500,000 pusaka milik anak tu, buat korban untuk dia. Boleh tak? Tak boleh. Walaupun untuk dia. Boleh buat untuk diri, untuk dia, tetapi menggunakan wang ringgit dia sendiri. Buat untuk anak tu menggunakan wang ringgit dia sendiri. Baik, kemudian demikian lagi, yang ni ada penitilan sikit. Iaitu kemarin malam pun ada orang tanya berkaitan dengan melakukan korban untuk orang yang telah meninggal dunia. Jadi buat korban untuk orang lain ni, orang tu masih hidup, satu cerita. Orang tu anak atau cucu, cerita lain. Orang tu dah mati, cerita macam mana. Orang tu kalau orang hidup, kita boleh pergi minta izin kat dia. Kalau orang mati, boleh minta izin tak? Bila kat kubur ayah kita, ayah cik ni teringat kat ayah. Siapa? Ayah pun tanya bila kubur hang teringat buat apa? Kok mana pula hang teringat? Ayah dulu hidup susah, tak pernah buat korban. Ni cik dah senang, gerik dah naik berapa? Gerik dah naik jusa dah lah ni. Ni cik nak buat korban kat ayah. Ayah izin dah. Ustaz tu kata tanpa izin tak jadi. Ayah dia kata ikut hang lah. Dia cabut lari balik. Kerana tidak mungkin mendapat izin daripada orang mati. Kalau dia mimpi pakai tak? Mimpi. Dia mimpi jumpa ayah dia dan dia tanya ayah dia, ayah, cik nak buat korban kat ayah. Buat lah. Ayah dia kata, dalam mimpi, pakai tak? Tak pakai.
kerana mimpi itu tidak maksum, boleh pasti ke hak mai itu ayah dia. Yang kedua, mimpi tidak ada saksi. Mimpi ada saksi tak? Oi, kalau mimpi boleh pakai, kalau mimpi ada saksi, banyak perkara dah selesai. Orang mati kena bunuh, si mati tu mai habaq, dia ni bunuh saya. Hakim pula boleh masuk dalam mimpi tu, hadir, dia boleh bawa pula mimpi tu pergi ke mahkamah. Tu cerita lain lah. Tidak boleh. Jadi orang mati, kata Syekh di sini, kata beliau, demikian lagi tidak harus, lagi tidak memada melakukan korban untuk orang mati dengan tidak ada wasiat daripadanya. Maka bersalahan dengan sedekah, dan bersalahan jikalau dengan wasiatnya, maka ianya harus melakukan ibadah korban untuk orang yang telah meninggal dunia. Dalam mazhab kita boleh, ini qaul yang mu'tamad, qaul yang asah, qaul yang dipegang oleh kebanyakan ulama Syafi'iyah, harus jikalau ada wasiat. Dia wasiat, selepas aku mati apa kena buat korban kat aku, ataupun dia ada tinggalkan harta. Dia tinggalkan harta, dia kata duit ni sebahagiannya buat korban seekor lembu, dan wasiat itu tidak melebihi 1/3 pakai, artinya kena buat korban seekor lembu kat dia. Ataupun dia ada rumah sewa, kan, dia ada rumah sewa, dia kata rumah ni aku wakafkan, selepas aku mati rumah ni aku wakafkan 1/3 untuk bayar duit api ayak Masjid Matang Buluh, 1/3 untuk jadikan elon imam Masjid Matang Buluh, 1/3 lagi untuk melakukan ibadah korban kepada aku setiap tahun. Kena buat. Jadi kalau sewa tu setahun kita dapat 3,000, 1,000 duit bayar api ayak, 1,000 bagi ke ustaz tu imam kita, 1,000 lagi buat apa? Beli kambing lah kot kalau lepas, kan. Kalau tak lepas, himpun sampai cukup, buat. Kalau lebih banyak, mana boleh beli untuk korban, kena buat ke dia, tiap-tiap tahun buat korban kat dia saja, kali dengan kos pengurusan apa semua. Kenapa? Kerana ada wasiat. Lagu tu boleh. Kalau tak ada wasiat, ulama kita kata tidak boleh dan tidak jadi. Ini ada pendetilannya. Cuma sebahagian ulama juga dalam mazhab Syafi'i, berpandangan harus, di antaranya adalah di antaranya Abul Hasan Al-Abbadi, kata Imam An-Nawawi rahmatullahi alaih, amma tadhiyatu 'anil mayyit, adapun melakukan korban untuk orang yang telah mati, faqad atlaqa Abul Hasan Al-Abbadi jawazaha. Syekh Abu Hasan Al-Abbadi berpandangan dengan keharusannya, li'annaha darbun minas sadaqah wa tanfa'uhu wa tasilu ilaihi bil ijma'. Wa qala sahibul uddah wal Bughawi la tasihhu at-tadhiyatu 'anil mayyit illa an yusi biha wa bihi qata'a ar-Rafi'i. Dan itu adalah pandangan yang dipegang oleh Imam Rafi'i, iaitu tidak boleh melakukan ibadah korban bagi orang yang telah mati kecuali ada wasiat. Tapi Syekh Abdul Hasan Al-Abbadi berpandangan boleh kerana dia seperti sedekah, kata beliau. Dan dalam Furu'ul Masail, Syekh Daud Al-Fitani juga menyatakan sedemikian, tidak boleh melakukan
ibadah korban untuk orang yang telah mati kecuali dengan ada wasiat. Tetapi ada di kalangan ulama Syafi'iyah, di antaranya yang bernama Ibn Qattan, yang mengatakan harus melakukan ibadah korban untuk orang yang telah mati. Wallahu alam. Adapun pandangan dalam mazhab lain, jumhur mengatakan harus melakukan ibadah korban bagi orang yang telah mati. Ini adalah pandangan dalam mazhab dalam mazhab Abu Hanifah, pandangan dalam mazhab Imam Ahmad ibn Hanbal, dan satu pandangan dalam mazhab Maliki. Nak baca nas ulama ni jadi panjang pula lah. Tengok Imam dalam mazhab Hanbali kata at-tadhiyatu 'anil mayyit afdalu minha 'an hayy li'ijzihi wa ihtiyajihi ila thawab wa ya'malu biha ka'adhiyatin 'an hayyin min aklin wa sadaqatin wa hadiyatin. Jadi dia kata buat korban untuk orang yang telah mati lebih afdal daripada buat korban untuk orang hidup, kerana orang mati ni lebih berhajat kepada pahala dan dia tak boleh nak buat pahala dah. Maka diuruskan seperti mana korban untuk orang hidup daripada makan, sedekah dan bagi hadiah. Ni juga penting kerana dalam mazhab Syafi'i, kalau kita buat korban untuk orang mati, sama ada dengan ada wasiat lah. Biasanya dengan ada wasiat kita buat korban. Ayah kita wasiat suruh buat korban, kita buat korban. Okey. Bila kita buat korban untuk orang mati yang dah ada wasiat itu, kita hendaklah menguruskan korban itu diberikan kepada fakir miskin semua. Kita nak makan tak boleh, kita nak bagi kat orang kaya pun tak boleh. Kenapa? Kerana kita tidak berupaya untuk mendapatkan keizinan dia. Kita tak boleh dapat keizinan dia pasal dia dah mati. Ayah nak ambil sikit, cik nak makan boleh tak? Dia mati. Ayah nak ambil sikit nak bagi kau cikgu apa nama, pengusi JKK dak lah kan, nak bagi kat cikgu apa, Cikgu Zamri, boleh tak? Tak boleh. Pasal Cikgu Zamri orang kaya. Jadi korban untuk orang mati itu kena bagi seluruhnya kepada fakir miskin. Ini dalam mazhab kita. Tapi dalam mazhab Hanafi, ada sebagian ulama Ahnaf, dalam mazhab Hanbali macam saya sebut tadi, boleh buat korban untuk orang yang telah mati tanpa wasiat dan diuruskan seperti korban untuk orang hidup. Boleh makan, boleh hadiah dan boleh sedekah, 3 pembahagian yang biasa itu. Itu saya pun dah jadi kurang tak berapa nak tahu nak buat step ni bila tengok jam dah 9.15. Baik, tak mau tengok buku sangat, susah. Last contoh bagi saya lama mana, saya nak buat cara panjang pun boleh, nak buat cara pendek pun boleh. Last sekali iaitu bagaimana menguruskan daging korban. Kita ada kuliah subuh kan? Bila? Minggu depan, hari Ahad. Jadi kuliah subuh minggu depan hari Ahad, kita khususkan untuk tanya jawab, soal jawab. Soal jawab. Jadi ada soalan, simpan untuk masa tu. Tak usah simpan. Ada soalan bagi kat Cikgu Zamri, Cikgu Zamri hantar kat saya terus. Hari tu saya jawab satu-satu. Kita lantik seorang penanya. Bukan penanya. Dia tanya, kita siapkan jawapan. Itu lebih baik daripada jawab spontan. Baik. Perkara yang terakhir, saya ingat 15 minit no. Boleh kot. Yang perlu juga diketahui adalah bagaimana nak menguruskan korban. Kerana bukan sekadar kita sembelih saja, kita juga kena faham bagaimana kita nak menguruskan daging korban tu. Larat lagi ke ni? Entah ya duk hanggut larat. Orang tua tak larat dah. Saya pun tak larat dah.
Kau tanggung minggu depan ya? Boleh? Hari ni pasal khabar pokok mutan. Malam ni lepas sembang dengan tuan-tuan, balik pergi mesyuarat korban. Mesyuarat korban di taman saya lah. Kemudian lepas mesyuarat korban pun kat pukul 1 lah. Hal lepas mesyuarat, minum kopi tu pun pergi kat pukul 2 lah. Satu yang bateri semakin weak gitu. Hukum daging korban, no? Boleh? Kalau ada papan putih cantik, ada? Tarik papan putih. Taib, syahdan. Korban yang wajib. Korban yang wajib, iaitu korban apa? Korban nazar dengan korban ta'yin. Korban nazar dengan korban ta'yin, korban yang wajib. Wajib mensedekahkan sekalian korban yang wajib dengan sebab nazar atau ta'yin, dengan sekalian juzuk-juzuknya hingga kulitnya dan tanduknya sekalipun. Maka tidak harus bagi yang berkorban itu memakan sesuatu daripadanya. Apa yang dia makan wajib atasnya membayar nilainya. Jadi korban yang wajib ni kita makan pun tak boleh, kita bagi kat orang kaya pun tak boleh. Saya pertegaskan, bagi kat orang kaya pun tak boleh. Kena bagi kat siapa? Bagi kat orang miskin ke semua. Bagi kat orang miskin ke semua. Okey. Kemudian korban yang sunat. Korban yang sunat, tak mau tengok ni, lagi dia jadi panjang. Bagi korban yang sunat ada benda wajib juga, iaitu kecil mau besar. Itu tak boleh. Ni hak besar tu pergi mana? Luar daya. Okey, bagi korban yang sunat, wajib orang yang melakukan korban yang sunat. Ni pelik, dia buat korban sunat, tapi dia wajib bagi orang yang melakukan korban yang sunat mensedekahkan sebahagian daripada daging korbannya itu kepada fakir miskin, dan bahagian yang nak disedekahkan kepada fakir miskin itu hendaklah daging. Tak boleh tulang, tak boleh kulit, tak boleh tanduk, tak boleh hati, tak boleh limpa, tak boleh pedai, tak boleh. Dia mesti daging yang mentah, tak boleh dimasak, mesti bagi daging yang mentah, dan hendaklah dalam bentuk bagi dalam bentuk sekurang-kurang memberi pada uruf. Pada uruf, kita bagi orang tak malu nak ambil, banyak mana? Daging juga ni, daging, ambil daging besar ni, nah aku pas sedekah kat hang bagai apa, daging besar ni, daging mantah, daging merah mantah, bagi kat fakir miskin. Ni kira bagi ke ni? Ni bukan bagi, yang ni hina orang. Daging bagi yang tidak orang tu malu nak ambil, yang tidak menjatuhkan ayat muka dia nak ambil. Ulama kita kata dulu, sekurang-kurangnya sebanyak setengah retail. Setengah retail tu lebih kurang setengah kati, 300 gram. Bagi kat dia tak malu dah nak ambil. Saya katalah,
bagilah sekurang-kurangnya satu kati ataupun 1 kilo, nampak bagi tu. Okey, jadi fahamlah kita, kalau kita buat ibadah korban tekok lembu, dan kita nak buat kenduri korban, kita masak ke semua dan kita panggil orang mai makan, termasuk orang miskin, itu tidak memadai. Tidak memadai makna itu tidak cukup, tidak sah daripada sukatan sekurang-kurang yang dia wajib bagi kepada fakir miskin. Dulu kan selalu buat kenduri korban, sembelih masak apa? Masak semua kot. Tak mana lah duduk ni. Wajib atas orang yang berkorban pada korban sunat mensedekahkan suatu daripada dagingnya sekalipun sedikit. Menurut sebahagian ulama, sekurang-kurangnya setengah kati yang menyamai lebih kurang 300 gram. Haram atasnya memakan sekaliannya. Wajib bahawa yang disedekahkan itu daging mentah lagi basah. Maka jika memberikannya kepada fakir miskin yang Islam lagi merdeka, walaupun seorang, dia kena bagi walaupun seorang, maka tidaklah memada mensedekah apa yang tidak dinamakan daging, seperti kulit dan hati dan limpa dan perut besar, dan tidak lagi memada mensedekah daging yang sudah dimasak. Tidak memada jika dia menjadikannya makanan, maka dia memanggil fakir atau miskin memakannya, atau dia menghantarkannya kepada mereka. Tidak harus memberikannya kepada kafir dan hamba yang selain mukatab dan muba'ad. Maka jika dia memakan sekalian daging korbannya atau menghadiahkan sekaliannya, dia tak bagi ke orang miskin langsung, dia makan sebahagian dia bagi gitu, tak ada orang miskin, tak kenal langsung orang miskin, semua orang kaya ya. Katalah ni saya buat korban, hak mai ni semua ni semua ditakdirkan tak ada orang miskin, ni semua orang kaya. Saya sembelih korban kan, dapat lembu pun tak besar, 70 kilo, saya pun ambil 10 kilo makan dengan keluarga, 60 kilo lagi saya buat sekilo bagi kepada kawan-kawan semua, tapi orang kaya-kaya, sekilo, semua orang kaya ya hadapan. Orang miskin tak ada pun hadapan. Maka perbuatan itu berdosa dan tidak memadai kalau bagi ke orang kaya semua. Kalau jadi macam tu, dia masak semua ke, dia makan semua ke, bagi ke orang kaya semua ke, dia wajib mendaman, wajib ganti balik kadar yang wajib dia sedekahkan. Maka hendaklah dia membeli dengan harganya itu akan daging yang dia sedekahkan sebagai ganti yang dia makan. Yang dia makan ke, yang dia masak ke, yang dia bagi ke orang kaya ke, dia kena ganti balik bagi ke orang miskin. Kata, sebab itu kalau nak buat kenduri korban pun, adakah salah? Saya tak kata salah, boleh. Tapi selepas disembelih kena ambil daging mentah. Kalau ada 7 bahagian, 7 tumpuk, kena ambil 7 tumpuk, sekilo, 7 kilo, pi bagi kepada fakir miskin untuk menyelesaikan masalah sekurang-kurang sedekah dalam keadaan basah lagi mentah kepada fakir miskin. Lepas tu nak masak semua pun ikut suka. Pahala sedekah korban dah faham minyak tu ya. Sekian ni maklumkan. Tu kena faham. Jadi kalau tuan-tuan nak buat kenduri korban, boleh tak? Boleh. Tapi jangan masak semua. Kena ada sebahagian yang sampai kepada fakir miskin dalam keadaan basah lagi mentah. 3 minit. Boleh lagi? Boleh macam dia senyum. Dia kalau tuang lagi dia dah tumpah, tak ada faedah ke?
bagai mencurah di air keladi. Kita mengaji mengaji sains dululah, dia panggil larutan tepu. Ni kita ada ayak ni kita ambil gula buh kacau, larut. Ambil lagi gula buh kacau, larut. Ambil lagi gula buh kacau, larut separuh, larut tak larut separuh. Tambah lagi gula, tak larut langsung. Dia sampai dah tak boleh tak boleh masuk dah. Hadis tu banyak dah makat mangkit dah, pergi ambil semayang, masuk balik tak habis mengajar lagi kan. Lagu tu saya nak cerita satu lagi ni agak agak panjang sikit lah. Satu masa dah cukup dah kan. So, saya dah kita baru habis tadi sebahagian kecil saja, banyak benda lagi lah bab korban ni. Dan kita satu lagi tu kita pergi kepada kuliah subuh lagi insya-Allah hari Ahad pagi. Tak boleh lah, saya penuh lah. Satu Ahad subuh ya kosong. Penuh lah. Kuliah duha, kuliah maghrib, kuliah duha, kuliah maghrib sampai sampai musim korban. Dia pada panggil saya ni pasal ada benda saya habaq tu dia patut perhati. Saya jelaskan lah. Saya baca kitab je. Perhati ke tak perhati tu masalah tuan-tuan. Nak terima ke tak terima betul. Cuma saya nak habaq supaya kita buat benda yang betul dan melazimi benda yang betul. Jangan kita duk kekal buat benda yang tak betul. Kan? Jadi saya habaq lah. Saya bagi contohnya pembahagian daging korban yang ideal, yang paling bagus macam mana? Yang bagus tuan korban makan beberapa suap dan hak lain semua disedekahkan. Sedekah tu makna bagi ke orang miskin saja. Mana nak cari orang miskin dah? Matang buluh ni mana ada orang miskin? Takkan tak ada langsung. Jadi pengurusi qaryah takkan tak kena orang miskin dalam qaryah. Ada lah dia kata. Berapa orang? 100 banyak Kalau 100 banyak orang miskin 100 orang. Bagi kat dia dapat 100 kilo lembu korban tu, kesemua tu bagi kat orang miskin Matang Buluh 100 orang. Orang kaya ada berapa rumah 300 rumah. Orang kaya tengok sajalah. Pasal yang tu yang paling afdal. Orang kaya nak makan daging, pi mana? Pala simpang tentu. Hari-hari ada. Hari Jumaat dengan kambing pun ada. Betul tak? Betul tak? Sahabat kita tu. Orang kaya. Okey. Kemudian pembahagian yang kedua, yang ideal, yang kedua, ulama kita kata ni hak yang paling teruk sekali, dia sedekah setengah kati, hak lain semua dia makan seorang. Tumpuk dia tu, dia sedekah setengah kati pergi cari orang miskin. Mana orang miskin kampung ni, dia ambil setengah kati. Inilah aku sedekah kat ni, aku buat korban tu ni, moga-moga dapat pahala Allah Ta'ala ampun aku. Dia dapat 16 kilo, dia bagi kat dia setengah kilo, kat orang tua tu bagi setengah kilo, lagi 15 kilo setengah dia bawa balik rumah, dia makan dia dengan anak-anak dia. Sah tak korban dia? Sah. Dosa tak? Tak berdosa dah. Dapat pahala tak? Dapat. Pahala banyak mana pahala? Pahala sembelih korban dengan pahala setengah kati. Kalau dia kalih, dia yang makan setengah kati, 15 kilo setengah lagi tu yang dia bagi kat fakir miskin, dia dapat pahala 15 kilo setengah tu dengan ambil berkat korban dia makan sikit tu, dan dia dapat pahala afdal. Okey. Yang afdal yang kedua, tuan korban makan 1/3, lagi 2/3 bagi ke orang miskin juga. Orang kaya tak nak juga. Orang kaya tu rumah buat kerja, bayar gaji kat dia, bagi upah. Daging bagi kepada fakir miskin. Okey. Yang afdal yang ketiga, afdal juga, tuan korban makan 1/3,
Orang kaya kita hadiah kat mereka 1/3 dan orang miskin dapat 1/3. Beli apa ekor? 10 ekor. Sekor berapa kilo? 120. Wih, 120 kilo besar lah. Wih, 120 sekor berapa lembu? Wih, ni bagus Okey, boleh berapa ekor? 10. Kali berapa kilo? Kali berapa kilo? 100. Hang kata 120 ni. Ni janganlah apa nama janji dicapati sat flip-flop. Tak kata macam tu, tak kata macam ni. Tak boleh. Kali 120 dapat berapa? 1,200 kat 3 kilo dah daging. Okey, kita overall kan, kita bahagi 3. Dia kata tadi 3 bagi 3 jadi berapa? 400. Okey, 10 orang 70 orang dia tak? Okey, ni untuk 70 orang. Siapa? Tuan. Yang ni untuk pakaian miskin. Berapa orang? Jangan duk kata asnaf. Asnaf ni ada 8. Asnaf ada untuk imam masuk asnaf. Tidak. Amil dekat masuk asnaf. Yang ni bukan asnaf, yang ni fakir miskin sahaja. 1, 2 sen. 2 sen saja. Berapa orang ni kita kata? Miskin kampung ni 100. Ni 100 orang punya. Berapa umur orang kaya berapa? 300. 300 orang punya. Okey, nampak tak? 400 bahagi 70 berapa? 4.7. Orang masuk korban dapat 4.7 kilo seorang. Sorry, 5.7. Betul-betul lebih ni. Kira petik pun 5.7. Apa nama? Orang miskin 100 orang dapat seorang berapa kilo? Seorang 4 kilo. Jangan duk buat keluar pergi kampung lain. Kampung lain pun buat korban juga. Buat di Batang apa ni? Buat di Batang Buluh. Bagi selesai masalah orang miskin Batang Buluh. Walaupun mereka jadi kaya dengan sebab dapat daging korban. Orang kaya 400 orang, 300 orang bagi 400 berapa? 1.3 kilo. Selesai. Jadi masa pembahagian tu, plastik kalau kuning, kalau kuning ke kalau oren? Plastik kalau oren besar, bubuh 5.7 kilo untuk orang masuk korban. Plastik kalau hijau, bubuh 4 kilo untuk bagi ke orang miskin. Plastik kalau biru, bubuh sekilo 300 gram untuk bagi kepada orang kaya. Yang ni yang orang tak puas hati. Nak bagi ke orang miskin sekilo juga. Macam mana dia dapat sekilo? Hang kaya tu dia dapat sama banyak. Ni tuan-tuan kata kampung tuan-tuan ada 100 orang miskin banyak. Ada tempat, katalah di sini 30 orang miskin. Taman, perumahan. Orang miskin sikit, 30 orang miskin saja. Jadi kalau 400 bagi 30 berapa? Seorang orang miskin dapat 13.3 kilo. Pernah satu tempat tu saya suruh buat macam ni. Mereka mahu kau ustaz banyak-banyak. Saya kata buat tu ni, tu hak mereka. Kalau mereka dah sampai temuak tak mau, baru kita ambil bagi kat orang miskin kampung lain. Dia ambil 10 kilo seorang dia ambil. Dia ambil, tiap dia ada. Okey. Kemudian yang diberi kepada tuan dia panggil makan. Tuan ni makan. Yang diberi kepada orang miskin dia panggil
sedekah dan yang diberi kepada fakir miskin, diberi kepada orang kaya Islam dipanggil sebagai hadiah. Okey. Tuan boleh makan. Tuan boleh makan. Boleh sedekah. Boleh hadiah. Tidak? Boleh buat kenduri. Lagi? Boleh buat apa lagi? Jual boleh tak? Tak boleh. Itlaf, memusnahkan, boleh tak? Tak boleh. Tuan korban memusnahkan mana-mana bahagian korban yang boleh dimanfaatkan, boleh tak? Tak boleh. Habis-habis boleh lepas-lepas ambil kulit, lepak tok dalam tong sampah, boleh tak? Tak boleh. Kalau kulit tu boleh dimanfaatkan, dia kena letak kulit tu situ. Kalau dia tak mau pakai, dia nak apa? Nak guna, boleh. Kulit kulit lembu korban dia nak buat sabun pisau, tuan korban nak buat, boleh tak? Boleh. Nak buat tikar, dia nak buat tikar, boleh tak? Boleh. Tapi kalau dia nak lempak, boleh tak? Dia nak lempak, boleh tak? Tak boleh. Jadi kita kata selepas buat korban, mana-mana bahagian yang boleh dimanfaatkan jangan buat. Hanya boleh dimusnahkan selepas tidak ada orang nak ambil, iaitu kita dah putus asa, boleh bagi sampai ke molok, siapa tak mau ambil, baru boleh ambil. Boleh ke kaki, ke kaki orang panggil apa kaki tu? Arab ni ke orang yang panggil apa? Kaki wasuk tu, ada orang nak bakar kiki, kuku dia tu, telinga ni, masa nak pergi tengok lembu, nak buat korban, tengok telinga hang macam mana, lebih ke putih ke apa, lepas telinga tendang kuku dia. Saya nasihat, telinga ambil dah basuh, tak boleh basuh telinga. Cerita satu tempat tu, saya pergi sama, pernah 1 tahun saya ambil telinga. Saya ambil telinga, saya bakar, saya kikir kan. Kalau tak bakar, tuan-tuan celoh kikir nenek putih itu, kata buat sup, tulang tu tahu telinga tu sekali. Lepas tu dia pemain rumah makan, sedap, terang. Dia kata ni bahagian mana ni, tulang rambut ni sedap ni. Dia abang ni lah telinga. Abang kata dia buat korban, kan hantar telinga memang saya pula. Dia kata orang tua tu makan telinga. Sebenarnya 4 ekor, 8 telinga tu ada. Dia nak fikir saya tak pelik dia dah. Saya suruh tuan-tuan manfaatkan telinga. Okey, kita tak mau pakai telinga, kita tak larang apa kan. Kita boleh buang tu dah. Tak boleh letak sampai tak ada orang nak buat, nak ambil, baru boleh musnahkan. Perut macam tu juga. Kalau orang nak buat kan, tu biar macam tu. Buat dah siapa-siapa nak buat operation, buat tu. Perut ni nak buat. Mai kita tolong buat kan. Putih dan makcik mau hak perut kita lah boleh dah. Makcik mau perut masak boleh dah. Perut busuk pun perut busuk. Okey, ni orang buat korban. Orang fakir miskin yang dapat sedekah, tidak, dia memiliki, dia dapat hak milik. Jadi dia boleh buat apa sahaja. Jadi orang fakir miskin dapat orang 13 kilo ni, dia boleh buat apa saja. Dia nak makan, dia nak sedekah ke orang miskin lain, dia nak bagi hadiah ke orang kaya, dia nak buat kenduri bagi orang makan, dia nak jual, boleh tak? Boleh. Dia nak jual, dia nak lempak. Dia kata aku jangan korban banyak. Buat apa? Bagi makan itik, bagi makan itik. Dia kata hampa susah tak apa, macam aku susah juga. Dia pun kata bagi daging korban dia itik makan, boleh tak?
Boleh. Pasal apa? Pasal dia punya. Dia punya. Okey, orang kaya Islam yang seronok dia dapat dengan korban tu. Masa duk lapar pun balas dah. Masa duk timbang pun balas dah. Masa duk lapar ekor hilang. Ya. Masa duk lapar duk bak ni saya mau hati ya. Ni saya mau hati bukan korban dia masuk pun. Mau daging ni lah, mau daging ni lah. Ni orang kaya yang ambil daging korban ataupun yang dapat daging korban, dia dapat sebagai hadiah. Bandingannya seperti dia pergi makan jamuan rumah orang. Ustaz Latif buat kenuri ya. Latif buat kenuri. Panggil saya makan kenuri. Ustaz Rosli seisi keluarga dijemput. Saya boleh pergi meneru menerang dengan anak saya. 4-5 orang ni semua boleh. Boleh dia? Boleh. Dia kata seisi keluarga. Kalau dia kata Ustaz Rosli suami isteri bawa anak, boleh tak? Tak boleh. Tu yang nak bawa kenuri, bawa anak-anak tengok sorat kenuri tu. Seisi keluarga ke? Suami isteri. Suami dan isteri-isteri ke? Suami isteri seorang ya? Okey. Saya pergi kenuri, saya kena pergi. Cik Muzamil tak kena pergi. Saya bawa dia makan, boleh tak? Boleh tak? Tak boleh. Kalau bawa saya bagi dia makan, jadi apa? Haram. Kecuali dengan kebenaran tuan kenuri. Di Rasulullah ada hadis bawa orang pergi kenuri. Nabi kata aku bawa kawan, aku bawa orang ni. Kalau ada izin dia boleh makan, kalau ada izin dia patut makan. Kawan tu kena kata izin baru boleh makan. Okey, saya pergi kenuri rumah Ustaz Latif. Saya nak bawa balik, boleh tak? Dia pergi makan kenuri, saya bawa siang je. Sama dengan ambil pun dalam pinggan saya pun ambil pun dalam siang saya. Siap-siap. Dan makan ambil siang tadi. Tak boleh juga, haram. Ataupun saya ambil, saya jual. Saya ambil, ni kenuri dia bagi kat aku. Lah tu saya jual. Sebab dia kasih goreng, lah kasih pun tak boleh. Pun dia haram. Jadi bandingkan orang kaya yang dapat daging korban macam makan kenuri saja, dia tak boleh buat apa. Dia hanya boleh apa? Yang pertama, dia hanya boleh makan. Bagi ulama kata bagi orang makan. Dan yang ketiga, bagi kepada fakir. Bagi kepada fakir miskin. Ayat tu. Lain daripada tu tak boleh. Nak jual boleh? Tak boleh. Nak bagi ke orang kaya lain boleh tak? Tak boleh. Ustaz Fazil orang kaya dapat daging korban berlambak-lambak ke imam, tak mau pakai, bagi kat saya. Saya orang kaya. Orang lah ni orang kata, mana kaya? Pasal apa? Dia tak mengaku dia kaya. Pasal orang Melayu tak mengaku kaya. Kaya di sini bukan kaya macam Bill Gates tu. Kaya di sini, kaya artinya kita bukan fakir, kita bukan fakir miskin saja. Dia nak pergi kat saya, tak boleh. Saya bukan fakir, miskin, tak boleh. Dia kena pergi cari kata miskin lagi. Jadi tuan-tuan dengan seronok sangat dapat daging korban banyak. Tengok dia kata di sini, haram memberi milik daging korban kepada orang-orang kaya untuk mereka mentasarrufkannya dengan jalan jual atau barang sebagainya. Tetapi harus menghantarkan daging korban kepada mereka itu di atas jalan hadiah jua. Jadi orang kaya dapat daging korban, memiliki tak? Tidak, dia tidak memiliki, tak jadi tuan, tak jadi hak milik, tak jadi pemilik. Maka tidak boleh mereka mentasarrufkannya. Kita orang kaya dapat daging korban, tak boleh menguruskan ikut suka hati. Dengan jual, tak boleh jual. Atau hebah ni mana, bagi ke orang lain, tak boleh. Bagi ke orang kaya lain, tak boleh.
hanya hendaklah dia mentasarrufkannya dengan makan dan hadiah dan jamu orang kaya lain atau fakir yang Islam, kerana orang kaya yang menerima hadiah itu seperti hukum orang yang mempunyai korban jua. Okey. Walau bagaimanapun harus orang kaya memilih daging korban baitul mal yang diberikan oleh imam kepadanya. Ni kalau raja, tuanku ini Betul Agung, wakil dia ke, governor ke, sembelih korban daripada harta baitul mal. Yang tu kalau kita dapat, walaupun kita kaya, kita memiliki. Pulau Pinang bisa buat sekali beberapa tahun lepas. Saya harap tiap-tiap tahun boleh buat. Nantilah, tunggulah kot-kot kita boleh bagi cadangan. Okey, harus bagi yang fakir mentasarrufkan daging korban dengan jual dan hadiah dan sedekah atau barang sebagainya, tetapi tidak harus memberikannya kepada kafir. Orang kafir, orang pakai miskin Islam, dia dapat daging korban boleh buat apa saja, tapi dia nak bagi ke orang kafir tak boleh. Okey. Okey. Itulah lebih kurang, saya tak mau baca apa habis lah, lagi jadi panjang pula. Jadi saya harap benda ni tuan-tuan boleh laksana dengan sebaik mungkin. Buat lagu benar mengaji. Kalau dapat apa, kalau tuan-tuan nak buat cara yang paling baik, kalau cara paling baik macam mana? Macam mana? Hak paling baik macam mana? Hak pakai miskin tak ada. Pakai miskin tak ada. Hak orang kaya tak ada. Ni satu cara. Ni ideal lah cara ni, 1/3 ni. Satu cara lagi, orang yang masuk korban ambil sikit untuk makan. Sikit ya, katalah ambil seorang sekilo. Maka sini 70 kilo, maka dia dapat seorang 1 kilo kali 70. Bukan. Sorry. Dia buat 70 orang kan, 10 orang masuk. Okey. Cara yang kedua baik, iaitu orang makan ambil 1/3. 1/3 maknanya tetap 5.7 kilo seorang, 70 orang. Orang fakir miskin ambil semua jadi berapa? 800 bagi berapa orang miskin? 100 orang. Okey. 800 bagi 100, 8 kilo. Orang miskin dapat seorang 8 kilo. Ni habis yang dibuat. Orang kaya dapat tak? Orang kaya tak dapat. Kesemua bagi kaum miskin dia. Zero. Yang paling baik, orang kaya ambil seorang 1 kilo. Orang miskin ambil semua. Orang miskin ambil besar, ambil semua. 100 orang bahagi apa dia? Ni bukan 8 kilo. Ni 8 kilo kalau bahagi. Okey, 8 kilo. Okey. Berapa ni? Campur semua. 1,200 tolak 70, 1,300 yang bahagi 1,130 bahagi 100 dapat seorang 11.3 kilo. Yang orang miskin dapat seorang 11.3 kilo. Orang kaya tak dapat. Orang kaya ambil tolong lah.
Yang ni kalau dia buat kira bagus ya. Dan mesti tak setuju ya. Yang ni pun mesti tak setuju ya lah. Boleh dah kita hau ya. Kita hau ya. Pulang lah tuan-tuan. Kalau tuan-tuan buat cara ni pun kira okey lah. InsyaAllah. Cara ni dalam mazhab Hanbali dia tekan cara ni. Mazhab kita dia tekan bawah sekali. Buatlah kali ni. Saya tak mau lagi nak tengok korban tak buat lagi duduk jangka berapa nak dapat. Lembu kan nak ketahuan. Dia tak? Lepas tu bagi perempuan satu kampung. Lepas tu medok lah. Medok apa? Medok kelim perempuan. Bila medok kelim perempuan, daging dapat sikit. Dan bagi seorang sekilo dia, oh perempuan ada, daging tak dapat, saya bawa timbul dalam syurga aku. Apa dia ibadat? Bukan beri. Beri tu apa lah? Beri ke apa tu tak apa. Tapi yang ni ibadat. Jadi dapat lumbuk tu, sembelih ekor. Dulu bagi 7 kan. Bila kita buat sembelih ekor, bagi 3 tu. 1/3 pertama bagi 7. 1/3 kedua bagi apa? Bagi korang sikit. 1/3 yang ketiga bagi untuk orang. Itu bagi untuk orang yang besar. Dan apa nama? Seharusnya tuan-tuan nak sembelih 10 ekor ni. 10 ekor ni lalu bagi 3, maknanya 3 ekor perpuluhan 3 ekor adalah hak milik orang miskin. Sekian dikatakan. Okey, kalau macam tu kuliah subuh Ahad Amal ni soal jawab ya. InsyaAllah. Saya minta maaf banyak ambil masa tuan-tuan. Sekian dahulu. Moga-moga ada manfaat untuk ibadah kita dan kita boleh menyempurnakannya dengan baik dan diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah alaina hikmatak wanshur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma iftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin bijahi khatamil mursalin biniyatil qabul wa taufiq. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin. Ya na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب مولانا رسول الله أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.